Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairunisa binti Jailani, Ketua Unit Kerja Sosial Perubatan Institut Kanser Negara. Pada hari ini saya ingin memberi penerangan berkenaan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Unit Kerja Sosial Perubatan Institut Kanser Negara. Unit Kerja Sosial Perubatan adalah salah satu unit yang memberi perkhidmatan sokongan kepada pesakit-pesakit di Institut Kanser Negara. Unit ini memastikan keperluan psikososial pesakit, waris dan keluarga mencapai kesihatan yang lebih baik dalam melalui penyampaian terapi sokongan dan juga bantuan praktik. Di Unit Kerja Sosial Perubatan, kami mempunyai dua perkhidmatan utama iaitu bantuan praktik dan juga terapi sokongan. Bagi bantuan praktik, kami memberikan tiga jenis bantuan iaitu bantuan kewangan, bantuan penempatan ke institusi dan juga bantuan mengesan waris. Manakala bagi terapi sokongan, kami memberikan khidmat rundingan, sokongan emosi dan juga intervensi krisis. Ini merupakan carta alih kepada perkhidmatan di Unit Kerja Sosial Perubatan. Yang pertama, pesakit yang menerima bantuan perlulah mendapatkan rujukan daripada pegawai perubatan dan juga pakar perubatan hospital kerajaan terlebih dahulu. Setelah pihak kami menerima rujukan daripada pegawai perubatan, kami akan melakukan sesi terbual kepada pesakit melalui penilaian sosioekonomi yang mana kita akan melakukan sesi terbual dan mendapatkan dokumen-dokumen sokongan. Kami juga turut melakukan lawatan ke rumah pesakit jika perlu bagi tujuan penilaian. Sekiranya pesakit layak untuk menerima bantuan, maka kami akan memaklumkan bahawa pesakit layak dan akan melakukan proses bantuan serta merujuk pesakit kepada agensi-agensi sumber bantuan yang memenuhi kriteria pesakit. Sekiranya telah lulus bantuan tersebut, maka kami akan memaklumkan kepada pegawai perubatan, perujuk, waris dan pesakit berkenaan kelulusan dan kami akan juga maklumkan berkenaan dengan kelulusan bantuan yang diterima. Bagi pesakit-pesakit yang tidak layak untuk bantuan, kami akan memaklumkan bahawa pesakit tidak layak dan memberi justifikasi kenapa pesakit tidak layak. Untuk bantuan ini, kami memberi bantuan tersebut bagi pesakit yang memerlukan bantuan peralatan perubatan, bantuan-bantuan untuk ubat dan juga selain daripada itu bantuan-bantuan untuk susu, stoma bag, diapers dan apa-apa saja bergantung kepada rujukan daripada pegawai perubatan. Tujuan dia supaya kita mahukan rawatan dan juga proses pemulihan pesakit dapat dilakukan secara sewajarnya dan juga untuk mengembalikan balik pesakit kepada masyarakat, mengembalikan balik kefungsiannya kepada masyarakat. Sebagai contoh, sekiranya pesakit memerlukan kerusi roda bagi kegunaan di rumah, maka pesakit ini kami perlu dapatkan rujukan dulu daripada pegawai perubatan dan kami akan melakukan penilaian ke atas pesakit. Sekiranya pesakit layak untuk bantuan kerusi roda tersebut, maka kami akan memberi kerusi roda secara percuma kepada pesakit melalui sumber-sumber yang kami ada. Selain pada kerusi roda, kami juga bantu untuk chemopod, ripple mattress, oksigen concentrator dan sebagainya bergantung kepada rujukan daripada pegawai perubatan. Siapa yang layak untuk mohon? Soalan ini memang selalu diajukan kepada kami oleh orang awam. Pertama, pesakit perlulah warga negara Malaysia. Bagi pesakit yang bukan warga negara Malaysia ataupun statusnya adalah pemasarakan tetap PR, pesakit ini tidak layak untuk bantuan. Yang kedua, mestilah datangnya rujukan daripada hospital kerajaan, bukan daripada hospital swasta. Sebab hospital swasta kami tak dapat guna rujukan daripada pihak swasta. Yang ketiga, status sosioekonomi. Pesakit mestilah kurang berkemampuan ataupun miskin. Untuk menentukan sama ada pesakit ini layak miskin ataupun kurang berkemampuan, kami pegawai kerja sosial perubatan akan melakukan penilaian sosioekonomi pesakit ke atas pesakit tersebut mengikut garis panduan Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan KKM 2017. Jadi daripada sini kami akan menentukan sama ada pesakit ini layak atau tidak. Kami mempunyai pengiraan kami sendiri. Yang keempat, pesakit mestilah bukan penjawat awam, bukan pesara kerajaan. Kerana bagi pesakit-pesakit yang pejabat awam dan juga pesara kerajaan, mereka di bawah Perkeliling JPA Perkhidmatan Bilangan 21 tahun 2009 mengikut Perbelanjaan Kemudahan Perubatan. Penjawat awam dan juga pesara kerajaan ini mereka boleh membuat permohonan melalui JPA mengikut perkeliling ini.
Sekiranya pesakit tersebut setelah membuat permohonan kepada JPA dan tidak layak, barulah pihak kami akan membuat penilaian semula ke atas pesakit sama ada pesakit layak atau tidak untuk menerima bantuan. Jadi kalau apa-apa hal, minta dengan JPA dulu. Kalau JPA tak lulus, baru mohon dengan kami. Yang kedua adalah bantuan penempatan institusi. Ini adalah pusat pesakit yang kita rancang untuk perancangan discharge, tetapi setelah discharge tidak mempunyai penempatan. Pesakit-pesakit ini kami akan berbincang dengan waris berkenaan perancangan discharge-nya. Sekiranya waris bersetuju, kita akan tempatkan mereka di pusat-pusat jagaan NGO ataupun pusat-pusat jagaan swasta. Namun bagi pesakit yang memang tak ada waris langsung, ini kami akan merujuk pesakit kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana mereka mempunyai penempatan yang berdaftar. Namun bagi IKN, sebenarnya kami tidak mempunyai masalah berkenaan dengan penempatan ke institusi. Masalah di IKN lebih fokus kepada pusat transit. Sebabnya kebanyakan pesakit di IKN kami datangnya daripada Johor, Negeri Sembilan, Melaka, dan mereka memerlukan rawatan yang kerap. Contohnya rawatan radioterapi yang memerlukan rawatan radioterapi setiap hari. Jadi ini menyukarkan pesakit dan waris sebenarnya untuk menguruskan temujanji. Maka di sinilah keperluan rumah transit diperlukan sebenarnya untuk memudahkan proses rawatan radioterapi. Di sini, unit kerja sosial perubatan kita telah bekerjasama dengan NGO-NGO, antaranya Majlis Kanser Nasional, yang mana kerjasama ini telah mewujudkan satu villa namanya Villa Farul Magna yang boleh dijadikan rumah transit dan penempatan transit kepada pesakit-pesakit kanser di IKN. Rumah transit ini menyediakan sarapan pagi secara percuma dan juga Grab secara percuma untuk berulang daripada Villa Farul Magna ke IKN. Yang kedua adalah kerjasama kami bersama dengan Persatuan Amal Angkel Kentang Malaysia atau Angkel Kentang. Angkel Kentang itu rumah transit RM1 bertempat di Presin 17 Putrajaya dan satu lagi di Puchong. Jadi mana-mana pesakit yang memerlukan bantuan rumah transit bolehlah dirujuk ke unit kerja sosial perubatan. Seterusnya adalah bantuan mengesan waris pesakit. Yang ini kami akan bekerjasama dengan Immigration dan juga Jabatan Pendaftaran Negara, selain itu dengan polis bagi perancangan discharge. Mana-mana pesakit yang tidak diketahui status kewarganegaraan ataupun bagi perancangan discharge. Perkhidmatan utama yang kedua kami adalah terapi sokongan ataupun supportive therapy. Yang ini kami memberikan khidmat rundingan, intervensi krisis dan juga sokongan emosi. Bagi khidmat rundingan, kami akan menjalankan proses perkhidmatan profesional kepada pesakit dengan mencuba mengenal pasti masalah-masalah pesakit yang pesakit hadapi dan melalui kaedah-kaedah tertentu yang mana kita akan jalankan secara individu ataupun berkumpulan bersama keluarga ataupun bersama dengan majikan dan sebagainya, yang mana daripada sini kita wujudkan satu komunikasi terbuka dan kita cuba selesaikan masalah pesakit mengikut kepada sumber-sumber dan keperluan pesakit. Itu kita panggil sebagai khidmat rundingan. Seterusnya adalah daripada segi sokongan emosi. Sokongan emosi ini adalah kami sebenarnya sangat galakkan sebenarnya pesakit-pesakit di IKN untuk meluahkan apa punya mereka punya kebimbangan dan juga kerisauan. Melalui ini kita akan cuba meningkatkan keupayaan fizikal dan juga emosi pesakit dan juga kita melihat juga dari segi penerimaan pesakit sebenarnya ke atas masalah pesakit. Daripada situ kita akan cuba meningkatkan pesakit punya kebolehan untuk menyelesaikan masalahnya dengan bantuan proses sokongan emosi daripada pihak kami. Seterusnya adalah intervensi krisis. Intervensi krisis ni adalah salah satu kaedah yang mana kita bantu pesakit melalui cara coping skill, yang mana kita cuba kenal pasti apa tekanan pesakit dan kita cuba bantu pesakit untuk menangani tekanan tersebut. Ini merupakan kita panggil penilaian biopsykososial. Biopsykososial ni dia melibatkan 3 faktor, iaitu faktor biologi, psikologi dan juga dari segi faktor sosial. Yang mana kami pegawai kerja sosial perubatan mempunyai pengetahuan dalam pelbagai perkhidmatan sedia ada dan juga keperluan pesakit, serta kami juga bertindak sebagai liaison officer
kepada pesakit-pesakit ini untuk membantu pesakit mengikut sumber-sumber yang ada. Kami juga di Unit Kerja Sosial Perubatan mempunyai kerjasama, jaringan kerjasama bersama dengan badan-badan kerajaan seperti Tabung Bantuan Perubatan Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana Tabung Bantuan Perubatan memberi bantuan perubatan kepada pesakit. Selain pada itu, kita juga bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pusat-pusat zakat seperti Lembaga Zakat Selangor dan juga MAWIP dan sebagainya lah. Kerjasama ini adalah dengan tujuan bagi bantuan perubatan pesakit. Selain pada itu, kami juga mempunyai jaringan kerjasama bersama dengan badan-badan bukan kerajaan seperti Majlis Kanser Nasional (MAKNA), Persatuan Amal Akan Kentang Malaysia, Taiwan Budi Suci Foundation dan sebagainya lah, dengan tujuan yang sama untuk membantu pesakit. Sebab jaringan-jaringan ini adalah sangat penting kerana kemudahan perubatan di IKN yang sedia ada ini sebenarnya tidak mencukupi, dan kami sebenarnya tidak membekalkan bantuan peralatan perubatan bagi kegunaan di rumah. Maka pesakit sekiranya tidak mampu, kita akan cuba salurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan. Ini merupakan program-program di Unit Kerja Sosial Perubatan yang masih aktif, iaitu satu program sukarelawan. Yang ini kita bekerjasama dengan Yayasan Budi Penyayang Malaysia. Cumanya disebabkan pandemik COVID, banyak aktiviti-aktiviti sukarelawan yang tak dapat kita jalankan, namun ada certain yang masih kekal seperti Anjung Budi yang mana menyediakan ruang untuk minum dan juga ruang untuk rehat, seperti mereka menyediakan buku-buku dan sebagainya lah. Dan kita harap setelah habis COVID ni kita boleh teruskan program-program kita yang tertunda. Seterusnya juga adalah CanWork. CanWork juga adalah salah satu sukarelawan yang juga kita kerjasama rapat untuk program-program bersama pesakit di IKN. Kami juga masih berterusan sebenarnya bantuan makanan asas. Bantuan makanan asas ni masih lagi tidak putus. Mana-mana pesakit yang memerlukan bantuan makanan asas boleh datang ke Unit Kerja Sosial Perubatan untuk kita bantu dari segi bantuan makanan asas lah. Yang ni sebenarnya kita dapat sebenarnya daripada hasil sumbangan orang ramai dan juga NGO-NGO. Dan yang terbaru adalah kupon makanan. Yang ini, kupon makanan percuma ini adalah kerjasama bersama dengan Persatuan Amal Angka Kentang Malaysia. Program ini bersama Angka Kentang, yang mana kita mensasarkan 6,000 kupon sebenarnya, kupon makanan bernilai RM5 kepada pesakit-pesakit dan waris di IKN. Jadi mana-mana pesakit, mana-mana waris yang datang ke IKN dan memerlukan ataupun berminat untuk mendapatkan kupon makanan percuma boleh datang ke Unit Kerja Sosial Perubatan. Yang ini kita tak buat penilaian. Yang ini boleh terus datang, maklum ambil nak kupon, so kita akan bagi kupon. Dan kupon ni hanya boleh digunakan di kafe, di Admire Cafe dalam IKN. Walaupun nilainya hanya RM5, namun dia adalah sebenarnya set makanan lengkap sebenarnya berupa nasi, protein dan juga sayur. Jadi boleh wawarkan juga kepada pesakit dan waris di luar sana yang mana memerlukan kupon makanan ni, boleh datang ke Unit Kerja Sosial Perubatan. Ini adalah program kerjasama yang sangat kita hargai bersama dengan Uncle Kentang. Ini adalah kaki tangan yang berkhidmat di Unit Kerja Sosial Perubatan. Kami ada 4 orang staf sahaja, 2 orang pegawai, seorang pembantu tadbir dan juga seorang pegawai kontrak. Yang mana sumber-sumber ini kita semua dapat daripada kami di di Unit Kerja Sosial Perubatan. Kita berpandukan kepada 3 sumber, iaitu kita punya garis panduan pengurusan kes, kita punya buku panduan laporan sosioekonomi dan juga kita punya kod etika. Dengan itu, sekian, terima kasih.